Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang ke forum anjuran bersama JNS dengan MPP. Dan ucapkan selamat datang kepada semua ahli panel ke majlis forum ini. Dan pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Yang berbahagia, saya yang berbahagia Datuk Profesor Madya, Dr. Abu Bakar bin Muhammadiyah. Ini masih memang sangat tinggi cabaran dia. Dilahirkan pada 11 April 1959 di Pantai Kudo, dari Negeri Melaka. Pendidikan awal di Kampung Gelang, Melaka. Lanjutkan pelajaran di sekolah menengah dari Negeri Melaka. Kemudian sekolah bahasa Mampu Alam Syah. Menerima pendidikan tinggi diploma pendidikan awal pada tahun 1980 dari Universiti Teknologi Malaysia. Seterusnya dia melanjutkan pendidikan tinggi dan peringkat sarjana, dan dia menerapkan sarjana Sains Konkret Teknologi lulusan dan pembinaan pada tahun 1991 dari University of London, United Kingdom, Scotland. Melanjutkan pendidikan tinggi beliau ke peringkat kedoktoran Sains Konkret Teknologi lulusan dan pembinaan pada tahun 1991 dan 1994 kepada yang beberapa ijazah doktor kehormatan dalam bidang Konkret Teknologi. Memulakan kerjaya sebagai pembangun teknik di rancangan pengairan muda Jabatan Pengairan dan Saliran pada tahun 1980. Selanjutnya menerangkan ijazah kedoktoran dan telah menjabat jawatan sebagai seorang pensyarah di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1994 hingga 1999. Menjadi seorang pensyarah yang penuh dedikasi terhadap kerjayanya pada tahun 1999 dan telah menjabat jawatan Profesor Madya sehingga tahun 2003. Diberikan kepercayaan tanggungjawab yang tinggi oleh Jabatan Ketua Menteri Melaka. Dia kemudiannya telah menjawab jawatan sebagai pengarah teknologi pembuatan negeri Melaka sehingga tahun 2004. Menjalankan pendidikan dan menghasilkan penerbitan di pemikiran dan mendapat perhatian di peringkat tempatan dan di peringkat antarabangsa. Telah menerbitkan 62 kertas kerja di peringkat antarabangsa dan lebih 250 kertas kerja di peringkat kebangsaan. Mempunyai latar belakang akademik yang cemerlang, melalui pelibatan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Beliau telah dilantik untuk memegang amanah sebagai timbalan Datuk Pendidikan dan Pengkomisionan Inovasi College Universiti Teknik Malaysia pada tahun 2004. Laporan dari penjenama semula IPA jarang menjawab oleh tukar pada timbalan Chancellor Pendidikan Inovasi Universiti Teknik Malaysia Melaka. Dan kita yang kedua yang tidak pernah terdapat Wan Haji Huzaimah binti Haji Sulaiman dilahirkan pada 15 Mei 1951 di kampung Bukit Tempurung, Padang Lepor, Batu Itin, Bisnan. Menerima pendidikan rendah di SKTMK, menengah sekolah menengah bidang agama Bukit Jempur, sekolah menengah kebahasaan Syekh Haji Masain Serban dan Kualiti Islam Kebetulan. Pendidikan tinggi di Universiti Kebahasaan Malaysia, tamat pengajian 1976, memperoleh ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kemudian kelas 2 atas dan diploma pendidikan. Jadi guru pendidikan Islam di sekolah menengah Batu Tiga di Sembilan ataupun SMK, di sekolah menengah teknik Johor Bahru, sekolah menengah teknik Tuan Jafar dan teknik GPKM, SMK Sri Amanah, sekolah menengah kebahasaan agama Syekh Haji Masain, guru pendidikan 1 SMK Agama Kuala Lumpur, penutup sekolah menengah kebahasaan agama Kuala Selangor, SMK Agama Pedas, SMK Agama Syekh Haji Masain, dinaik pangkat dari keketuanan Grade GT 54 pada tahun 2002, mulai dinaikkan pangkat sebagai penutup sekolah Grade Jurusan pada tahun 2004 ketika menjadi sekolah menengah. Dan besar lagi
ketika menjadi pengurus seorang agama persekutuan baru medis. Soal yang kita Tuan Haji Ahmad Fuad bin Hashim dilahirkan dan dibesarkan di Rantau, Negeri Sembilan. Pendidikan awal sekolah kebangsaan NATO Rantau di Kuala Lumpur. Pendidikan menengah sekolah menengah kebangsaan Rantau. Pendidikan tinggi studi perguruan mata perguruan Sultan Inggris. Ijazah sarjana mulai Universiti Maya. Kerjanya guru sekolah rendah di Terlalu Pahang. Guru SMP di Muhammad Jurah. Ada dalam muridnya dalam video ini. Nanti sekolah di mana di Negeri Sembilan dan ikut jabat dari tahun 2004 hingga 2007. Ketua Pengarah Jemaah Nazir tahun 2000, 2001 dan 2004-2007. Ketua Nazir di Johor 2001-2003. Ketua Sektor Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Putrajaya September 2007 hingga sekarang. Pernah mengikuti kursus 3 bulan tentang pemeriksaan sekolah di University of Manchester, UK, Management Course for Senior Education Management, Northern Territory University, Darwin, Australia. Lawatan sakit belajar orang tempat termasuk di Wani Haji Ahmad. Baiklah, kita akan mulakan. Saya nak mulakan dengan Bapak Datuk dulu. Sebelum itu, saudara perempuan, bagi menyambut cabaran sistem pendidikan global untuk KKI, seperti yang kita maklum, Kementerian Pelajaran Malaysia telah tidak melancarkan plan pembangunan pendidikan 2006 hingga 2010 atau lebih nanti dengan panggilan singkatnya PIPP. 16 strategi PIPP telah dikenal pasti untuk memperkokohkan sistem pendidikan negara, yaitu membina negara bangsa sebagai kelas yang utama. Yang kedua, membangunkan modal besar. Yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan. Yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Yang kelima, memertabatkan profesi kedua. Yang keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Bersesuaian dengan kelas ini, tema yang dipilih sambutan hari guru kita pada tahun ini ialah guru pembela negara bangsa. Saya nak berkata dengan Datuk, trust PIPP yang pertama ialah membela negara bangsa. Sebab mana yang kita sedia maklum, para pelajar di institusi pengajian tinggi merupakan generasi yang bakal menerajui negara. Bolehkah Datuk Profesor jelaskan apakah peranan dan usaha-usaha institusi untuk membentuk jati diri mereka bagi menghadapi saingan global pada hari ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat hari, selamat berbahagia. Terima kasih kepada Haji Jawabi Hasan selaku pengurusi panel pada hari ini. Tiga-tiga akan sejawat tetamu-tetamu berhormat dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak MGS sudi saya rasa sangat berhormat berada di depan tuan-tuan dan puan dan juga orang yang sangat dihormati dalam masyarakat, orang dan ada guru. Jadi saya rasa gembira dapat jadi hari-hari yang pertama. Saya boleh cakap semua lah. Kalau yang 2-3 dah susah tu tak boleh beri. Jadi saya ingat saya akan mengupas seperti ini dengan baik dengan sebaik mungkin supaya saya sebenarnya jawapan saya tuan-tuan tengok tadi dia tak banyak terlibat dengan guru. Kebanyakan dia cerita pasal inovasi. Tanya saya mana nak Chancellor pendidikan inovasi. Tapi saya tak kecil dah orang panggil saya bila nak cerita pasal cerita pasal apa dia orang bagi guru pembelajaran negara bangsa, saya agak saya kerdil orang ni. Tapi saya nak cuba cakap
satu aspek yang lain daripada yang lain yang biasa kita dengar dalam beberapa forum seperti ini. Supaya ini membawa bekal kepada tuan-tuan untuk pulang. Dan kita tidak mahu setiap kali ke forum kita dituduh setiap kali ke forum bersalina, tetapi tidak membawa hasil yang baik. Oleh sebab itu saya bertekad untuk menceritakan, sepatutnya kita tidak bercerita berterus terang. Kerana dalam sebuah negara yang menuju ke negara maju ataupun diambang negara maju, kita mesti memikirkan balik apa yang telah berlaku di sebelah belakang supaya kita boleh terus membawa negara ini ke sebelah belakang. Tuan-tuan, dekat universiti, sebenarnya saya belajar universiti, saya masuk universiti tahun 2000 graduate, dan sangat nasib baik kerana berpeluang belajar di luar negara, duduk di luar negara beberapa lama. Lepas itu sentiasa berulang kali di luar negara, hampir setiap 3 bulan, 4 bulan saya berada di luar negara, dan berada di banyak universiti, boleh katakan banyak universiti di seluruh dunia saya tengok. Sebenarnya tidak ada sebuah negara dalam dunia yang mempunyai satu program khas sebagaimana yang Tuan Komisi tadi saya tadi dalam untuk bakal pada negara dan lakukan berada di sisi itu untuk membentuk jati diri. Kita tak ada satu, kalau tuan-tuan ada dekat universiti, kita cuba buat sesuatu yang ke arah itu. Tetapi dilihatkan begitu sebenarnya hanya seolah-olah atas permintaan tetapi tidak ada kemat. Kita kena berterus terang macam buku PLPN yang saya tengok juga kan, kita rasa ini tak juga pun tak tengok benda itu satu benda penting. Betul juga cerita pasal jati diri, kita bercakap satu benda penting tetapi tak ada kita. Tapi tak ada pun negara dalam dunia yang ada ciri-ciri pemain begitu. Tetapi mengapa mereka boleh mengaku anak-anak mereka? Tuan-tuan punya anak British, dia boleh tahu. Kita kalau tuan-tuan di England, dia akan cerita, I'm British. Kerana dia bangga dengan negara ini, kerana negara ini begitu banyak. Macam kita, kalau kita masa lagi kecil dulu, kalau orang tanya cita-cita nak jadi apa, saya nak jadi pensyarah, cakap dengan gagah. Bila masuk ke negara 4, ke negara 5, cita-cita nak jadi apa? Cita-cita nak jadi pensyarah, tapi belajar bodoh semua. Dah mula cakap pada slow sikit. Bila besar sikit tanya, sebenarnya saya ni tak ada cita-cita. Bila kita tanya lagi, kerja dekat mana? Baru kerja kat Kelantan. Tapi dekat negara putih, dia bangga. I'm working at the bank. Dan dia bangga, seolah-olah dia bangga dia lahir. Tapi tidak ada satu silibus negara itu. Sebenarnya, benda semangat jati diri yang kita kata dalam kelas adalah tidak berdasarkan kepada, tidak berdasarkan kepada apa yang kita ajar. Mereka lihat atau mereka belajar daripada apa yang mereka lihat sekarang. Itu pasalnya tuan-tuan dan puan, ajar apa cara sekalipun dekat universiti, dia akan tanya, ini berapa poin? Kalau tak ada poin, dia